أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وقال رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه أقوالنا أما بعد. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan, apa khabar semua? Selamat pagi diucapkan. Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana pagi ini kita masih lagi dilimpahkan nikmat kehidupan yang baik. Alhamdulillah, diberikan nikmat iman dan Islam ya, daripada awal kita bangun sembahyang subuh tadi kan, dan semuanya berlaku dengan lancar. Dan sampailah saat ini tuan-puan berada dalam sharing tajwid bersama saya Ustaz Hadi. Dan Alhamdulillah itu semua aturan Allah yang sangat cantik. Mungkin ada sahabat-sahabat kita yang yelah niatnya nak bersama dengan kita pagi ni tetapi tak dapat. Mungkin yelah ada perkara yang perlu didahului, contohnya check up doktor ke, ada follow up dengan klinik ke, hospital ke kan. Dan Alhamdulillah tuan-tuan dan puan, perkara yang bukanlah gembira. Maksudnya ada sebahagian negeri yang dah selamat, yang dah bertukar status kepada bersyarat. Kalau di Perak sendiri, kami di sini PKPB lah. PKPB B ni bersyarat kan, semua dah tahu dah. Dan Alhamdulillah pada minggu depan kami dah mula semula untuk menjalankan kelas secara offline. Dan saya mohon juga doa daripada sahabat-sahabat semua agar perjalanan kelas daripada izin ngaji ni sendiri berjalan dengan lancar. Untuk yang online tak ada masalah kan. Ni cerita yang sahabat-sahabat kita yang offline ni lah. Sian dia orang, lama tunggu tu. Tapi apa pun, ketika berlakunya PKP yang baru ni, sebelum ni kita tetap menjalankan kelas juga, cuma melalui online lah kan. Cuma ada orang yang tak selesa kan, ada orang yang tak selesa, yang rasa susah nak commit dengan kelas online. Lain macam tuan-puan ni, tuan-puan yang menonton ni memang dah biasa kan. Sebab tu saya kata berbeza lah. Sebab tu dia orang berdaftar untuk kelas secara offline. Dan ada juga yang memang boleh commit untuk dua-dua keadaan lah. Maksudnya offline boleh, online pun boleh, tak kisah. Nak pula dengan norma baru ni, so kita kena cuba push diri kita untuk ke depan lah. Kalau kita duk bagi alasan saja kata tak boleh, peringkat awal mungkin tak boleh, tapi sampai satu tahap kita nampak ianya perlu kita ikuti. Kalau tak ikut, kita akan ketinggalan ke belakang lah kan. Jadi kita kena ubah diri kita, kalau tidak kita akan diubah. Itu sahaja. Baik, Alhamdulillah tuan-tuan dan puan yang baru masuk, selamat datang diucapkan. Minta maaf lah kalau ada bunyi bising sikit, sebab jiran saya ni ada buat ubah suai sikit rumah dia ya. So kalau ada bunyi-bunyi gangguan sikit tu, faham-faham je lah. Kira halal lah ya tuan-puan ya. Baik, di Kuching masih zon merah. InsyaAllah kita doakan sama-sama. Semoga orang kata apa, semua tempat berada dalam keadaan baik. Saya rasa yang belah-belah KL Selangor tu pun masa belum lagi tu. Tak silap saya pun tak baca. Saya duduk tengok Perak je kan. Alright, yang baru masuk jangan lupa bantu saya untuk sharekan dahulu. InsyaAllah sama-sama kita sebarkan ilmu. Kita ajak lagi sahabat-sahabat kita yang lain untuk bersama dengan kita pada pagi ini, dengan suasana yang mulia ini insyaAllah. Dan mudah-mudahan apa yang kita cuba lakukan mendapat barakah, rahmat, kasih sayang Allah buat diri kita dan keluarga kita insyaAllah. Jadi saya harap tuan-tuan bersedialah dengan Al-Quran masing-masing, nota dan sebagainya. Untuk pagi ini insyaAllah kita akan sambung lagi ayat 187 dalam surah Baqarah. Kalau semua maklum, untuk ayat 187 ni kan panjang. Jadi hari ni insyaAllah kita akan habiskan kan. Kiranya 3 pertemuan juga nak habiskan satu ayat ni. Ayat 187 surah Al-Baqarah ya. Jadi sahabat-sahabat semua, bantu saya untuk tuliskan di ruangan komen. Kita akan sambung surah Al-Baqarah ayat 187 muka surat 29. Okey, muka surat 29. Okey, yang baru masuk selamat datang semuanya. Ambil tempat masing-masing, jangan malu, jangan segan insya-Allah. Sebentar lagi kita akan mulakan.
Terlebih dahulu suka untuk saya ingatkan, sama-sama kita tajdid niat kita tuan-puan. Kita betulkan niat kita semula, ya. Kita luruskan balik minda kita ni, hala tuju kita ni. Kena betulkan. Kalau ada part-part yang macam terpesong sikit, kena betulkan. Jangan biarkan dia menyengit dan tidak ada hala tujunya. Okey? Faham bahasa saya ya? Menyengit tuan-puan. Maksudnya pastikan selarilah niat kerana Allah. InsyaAllah mudah-mudahan dengan niat kita yang baik itu Allah akan permudahkan urusan kita, ya. InsyaAllah. Jadi mungkin ada juga yang berpuasa hari ini. Selamat berpuasa dan selamat berbuka lah maghrib nanti. Ucap siap-siap. Okey. Baik, Alhamdulillah tuan-tuan dan puan. Jadi tanpa buang masa lagi, mari sama-sama kita mulakan pertemuan kita yang penuh indah pada pagi ini dengan bacaan suratul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Okey, Alhamdulillah. Selesai untuk bacaan pembuka kita tuan-tuan dan puan. Okey, baik, yang baru masuk selamat datang sekali lagi ya. Saya ucapkan dan jangan lupa untuk bantu saya sharekan dahulu. Jadi, inilah dia ayat 187 yang berbaki. Nampak ada simbol bawah tu kan? 187. Maka selesailah ayat kita ni untuk hari ni insya-Allah. So, sahabat-sahabat, kalau yang pandai sikit, semua kerti tu, tahu kan tag kawan-kawan tu. Ada orang komen tag kawan-kawan kita. Pandai kan tag kawan-kawan. Tapi tag orang yang kenal lah kan. Jangan kita main, orang kata pun main beduk je tu, beduk tuan-tuan lah. Main bantai je orang kata. Entah mana-mana kan. Nanti marah pula dia mah. Tag kawan-kawan ke, sahabat-sahabat, jiran-jiran ke, kan. InsyaAllah. Boleh nak? Okey, yang memberi salam, Waalaikumsalam. Minta maaf lah tak sempat nak sebut nama seorang-seorang kan. Tapi insyaAllah nama tuan-puan ni selalu terlihat di mata saya ni. Orang yang memang saya perasalah kehadirannya tu memang masya-Allah superb. Sangat-sangat istiqamah. Jadi saya doakan semualah sahabat-sahabat yang menonton ni agar diberi perjalanan kehidupan yang baik insya-Allah nah. Okey. Terima kasih semua. Jadi jom kita teruskan untuk bacaan kita, bacaan semasa kita. Yang ada Quran boleh terus fokus pada Quran masing-masing lah. Okey. Baik. Tuan-puan dengar ke bunyi mesin tu? Mengganggu sangat ke? Okey je kan? Dengar suara saya lebih jelas kan berbanding bunyi tu. Saya risau takut suara saya yang tenggelam. Cuba respon sikit. Rasa macam kat telinga saya ni macam tak selesa. Sebab jelah saya dekat kan. Yang tuan-puan yang dengar ni okey kot nah? Oh tak dengar. Oh tiada gangguan. Okey baik. Maksudnya gangguan tu sampai ke saya je lah. Dia nak sampai ke tuan-puan dia ada tapisan. Masya-Allah. Hebat. Okey. Baiklah. So kalau semua okey, suara lebih jelas. Oh tak dengar Okey. Baik. Alright, jom kita mulakan tuan-puan. Tarik nafas.
Okay, tarik nafas dalam pagi-pagi ni. Biasalah suara kita ni dia belum buka lagi, dia tak panas lagi tuan-puan. Ya, sebab tu kadang-kadang bunyi macam ikut orang lah. Ada orang okey je kan. Macam saya ada masalah tu. Kalau pagi-pagi dia kena panas suara dulu. Kalau tidak suara tu macam dalam je bunyi dia. Tapi tak apalah, benda tu tak penting pun. Janji kita baca betul je tak? Okay, tarik nafas dia. Kita baca sama-sama. Saya nak tuan-puan yang berada di rumah tu baca kuat-kuat boleh? Ready? Tarik nafas. 1, 2, mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Tilka hududullahi fala taqrabuha. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Okey, Alhamdulillah. Terima kasih tuan-puan. Anda ikut okey tadi tak ada masalah kan? Ada suara serak-serak ke pagi ni? Semua okey nak? Tak apalah. Kalau serak pun bukan saya dengar pun. Ya tak? Okey. Jadi jom. Saya harap semua dalam keadaan yang bersedia, ya. Dan insyaAllah jom kita teruskan tuan-puan untuk kita punya sesi bedah membedah. Diharapkan semua bersedia dengan alat tulis masing-masing. Ingat, saya selalu pesan ilmu ini sangat liar. Ilmu ni sangat liar tuan-puan. Perlu diikat dengan pena. So kita kena ada alat tulis. Apa benda point tu mesti kena catat. Dan benda itulah yang membantu untuk kita sentiasa ingat. InsyaAllah. Boleh tuan-puan? Okey, jom kita moh lekeh ya. Baik, kita mula insyaAllah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tubashirunna wa antum aakifuna fil masajid. Baik. Tuan-tuan dan puan, huruf waw baris atas wa. Wala tuba. Waw baris atas, lembutkan saja. Tak payah wa kan. Biasa saja. Wa. Nipis. Hurufnya nipis. Wala tubashiru. Waw baris atas wa. La di sini mad asli. Ini alif mad sebelumnya baris atas. Wala tuba. Huruf ta baris depan tu muncung bibir kita. Tu. Dia mesti muncung tu, dia bukanlah kita buat-buat dia, tapi dia akan datang dengan sendirinya. Wala tubashiruhun. Wala tuba. Ba kat sini dua harakat. Nampak tak tengah-tengah dia ni ada alif mat kecil. Jadi jangan terlepas pandang. Kena baca dua harakat. Alif mat sebelumnya baris atas. Tubashi. Huruf shin. Ni bukan huruf tha, huruf shin. Perhatikan dia ada dua gigi kat bawah ni. Kemudian dia ada titik. Ada 3 titik di atasnya. Okay, huruf shin. Wala tubashi. Di baris bawah kan. Kemudian huruf ra berbaris hadapan. Huruf ra baris hadapan kita kena tebalkan tuan-puan. Okay, kita kena tebalkan. Ru. Tak mau bunyi, jangan kita lemahkan bunyi dia. Kalau kita lemahkan bunyi dia, dia jadi macam mana? Ru, aryuru.
Dia tak sama dengan vokal kita kalau kita kita bersembang bahasa Melayu kan. Rumah, rumah contoh. Kita takkan macam rumah, rumah, rumah. Beza kan? Dia memang panduan kita, memang kita boleh kata ra ni macam huruf R. Jadi nampak tak? Semalam pun saya ada sentuh bab ni. Maknanya kita tak boleh nak kaitkan keseluruhan huruf-huruf hijaiyah ni dengan kita panggil apa? Huruf Latin kan? Kita punya ABC tu lah, senang cerita. ABC tu macam R dengan Ra. Yes, mungkin boleh jadi sebagai panduan asas, tetapi dia bukan perkara yang diutamakan lah. Bukannya kata kalau nak baca, oh kena eja macam ni, kena eja macam ni, RO ke RU kan, terpulang lah. Jadi kena faham baik-baik. Sebab tu tidak digalakkan. Bukan tak digalak lah, memang kalau boleh janganlah guna Quran yang ada tulis Rumi tu. Okay, itu banyak cerita tu nanti. Tapi tak apa. Apa pun kita kena faham, ra baris depan, baris atas kena tebal. Ru, ra. Wala tubashiruhun. Nampak beza dia. Kalau kita lemahkan, wala tubashiru, shiru, wala tubashiruhun. Nampak longgar dia tuan-puan. Kalau orang yang tak faham, dia akan dengar, okey je. Kan, kalau orang yang biasa, orang awam yang memang tak mendalami betul-betul, sudah akan anggap macam okey je. Tapi kalau biasanya benda-benda macam ni dapat dikesan oleh ahlinya lah, guru Quran ke kan, orang yang faham benda ni lah. Gitu. Boleh Ru tebal. Latih diri. Kalau kita tak buat sekarang, bila lagi kita nak mula kan? Wala tubashiruhunna wa antum. Ru ni lepas kita dah tebal kan, kita dah tahu dia tebal, dan panjangkan 2 harakat. Ni bacaan mat ni, mat asli. Okay, ru 2 harakat. Huruf ha simpul, baris depan hu, muncul bibir tak? Ya, sebab baris depan ni kan. Hun. Baik, ada nun musyaddadah, nun bersabdu tuan-puan. Jadi kat sini kita kena dengung, wajibul ghunnah, wajib dengung. Hunna wa antum. Hunna wa antum. Baik, huruf waw sekali lagi, nipis je wa. Huruf a, pastikan a kita betul-betul datangkan daripada ni bahagian pangkal kerongkong kita, bawah ni lah, pangkal kerongkong. Biasa saya sebut pisahkan bunyi. Maknanya pisahkan bunyi waw dengan a tu, hamzah baris atas tu, a, wa a, wa a, wa a. Biasa saya sebut istilah dia tahqiq. Ingat tak? Tahqiq ni maksudnya menjelaskan baris tu, baris atas pada hamzah. Jangan kita mempermudahkan sebutan dia. Okey, ra tu ra tafkhim ke ya. Okey. Itu istilah Arab dia lah. Tafkhim tu tebal maksud dia. Kalau nipis tarqiq. Okey. Baik. Yang hamzah ni tadi kita jelaskan baris dia, wa'a. Kalau kita baca terlalu santai, bimbang, nanti dia jadi apa? Begini. Nampak tak? Hunna wa antum. Bunyi malam-malam je. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Kan? Kalau orang biasa dengar kan, okey je. Ya. Tapi kalau kita tengok, perhatikan betul-betul, longgar bunyi dia tu. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Perempuan dengar pun dapat beza kan. Dia ada unsur dinamik dia tu kurang, tak ada. Jadi bila kita memperjelaskan huruf tu dengan baik, insyaAllah, maka baiklah bunyi dia. Wala tubashiruhunna wa antum akifu wa antum. Nun mati bertemu ta. Kita sambung lagi. Nun mati bertemu ta, ikhfa haqiqi. Ikhfa ni sembunyi. Sembunyikan nun mati tu tuan-puan. Sembunyikan nun mati tu. Jangan sebut nun tepat pada makhrajnya. Hujung lidah kita ni jangan bagi kena pada bahagian langit atas ni.
biarkan dia dalam keadaan yang tergantung. Wa antum, dan pada hukum ikhfa ni ada dengung 2 harakat, dan kadar dengung itu perlulah berlaku dengan nipis sahaja, tidak perlu kita beratkan. Macam mana berat? Wa antum, lemahkan lagi. Wa antum. Cuma bila saya sebut lemahkan, jangan sehingga kita menzahirkan, kita izharkan nun tu. Contoh, wa antum, kan beza wa ini saya baca secara zahir, maknanya saya meletakkan tepat pada makhraj nun tu. Wa cuma nampak macam jadi sebab saya panjangkan. Wa nampak macam jadilah. Jadi kena bawa turun kita punya hujung lidah tu, baru kita dapat bunyi dia. Wa antum akifu. Okey, jelas tak sahabat-sahabat semua? Boleh? Ada yang tak ada suara. Keluar balik, masuk balik. Biasalah tu. Dia sangkut-sangkut. Okey, yang baru masuk, selamat datang semua ya. Jom, kita masih lagi ada di permulaan ni sebenarnya. Jangan risau, tak jauh lagi. Baik, kita sambung lagi. Wa antum. Pastikan tum ni disiplinkan bunyi dia lah. Jangan tum, kan? Tum, T-U-M, tum. Wa antum. Dia bukanlah kesalahan pun, tapi dia lebih kepada kekemasan. Tapi bimbang nanti jadi lain lah tom kan. Jarang lah orang baca tom, dia bagi macam segedabak bunyi tu kan. Cuma kena bagi dia disiplin sikit, cantikkan sikit bunyi dia. Baik, mim mati bertemu ain, tuan-tuan dan puan, izhar syafawi. Mim mati ni nampak mim mati bertemu ain. Jadi hukum di sini ialah izhar syafawi. Izhar ni apa? Jelaskan makhraj dan sifat mim itu je maksud dia. Syafawi ni merujuk kepada syafah bibir kita, iaitu menunjukkan huruf mim tu datang daripada makhraj bibir. Mim tu datang daripada bibir. Syafawi, itu maksud dia. Izhar syafawi, jelaskan mim yang datang daripada bibir, itulah maksud dia. Baik. Wa antum akifu. Ada sifat gunnah dia, dengung asli dia. Wa antum akifu. Huruf ain, biasanya huruf ain yang berada di awal kalimah, maksudnya dalam satu perkataan ada huruf ain. Biasanya macam susah sikit kita nak sebut kepada sebahagian orang lah. Kalau yang dah mahir tak ada masalah. Wa antum jangan bunyi Okey, kita cuba bawakan bunyi tu ke kita punya ni, tengah kerongkong kita. Kalau tu bunyi kat hidung ni. Wa antum akifu. Wa antum akifu. Hidung. Jadi bila kita bawa ke kerongkong kita, insya-Allah bunyinya akan lebih, kita sendiri kot akan perasan lah bunyinya lebih baik. Wa antum akifuna fil. Wa antum akifu. Wa antum akifu. Huruf ain sempitkan di bahagian tengah kerongkong kita. Okey, tengah kerongkong. Baik, sambung lagi huruf kaf baris bawah ki. Akifu. Huruf kaf baris bawah. Ki lah bunyinya, ki je. Tak ada apa pun. Cuma hati-hatilah jangan sampai tertebal. Sebab ain tadi kan. Aqifu. Dah jadi qaf pula. So hati-hati. Ki. Akifu. Baik. Fu ni 2 harakat. Waw mad sebelumnya baris depan. Nun baris atas na 1 harakat. Fil masajid. Huruf fa ni baris bawah. Abaikan ya mat ni tuan-tuan ya. Ya ni abaikan. Terus masuk pada lam yang bertanda sukun. Alif lam qamariyah. Akifuna fil masajid. Fil sa ni 2 harakat ni alif mad sebelumnya baris atas. Huruf jim baris bawah ji
Kemudian huruf dal di hujung perkataan dan kita nak berhenti padanya, kita nak waqaf, berhenti, maka datanglah sifat lantunan di sini. Qalqalah kubra. Okay, macam mana praktikal dia? Pertama saya nak bagi tahu, bila kita nak lantunkan ni, jangan hasilkan bunyi itu seperti seperti ada bunyi hamzah di hujungnya. Saya selalu pesan ni kan, fil masajid jid kan bunyi kat belakang tu, bunyi macam tercekik tu. Fil masajid bunyi tu kita kena hilangkan. Kita lantunkan je, fil masajid, fil masajid, fil masajid, jid, 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 jid. Yang penting bukan jid bunyi cekik kat belakang tu. Boleh ke ni? Clear kan sahabat-sahabat semua? Siapa yang biasa dengar saya sebut benda ni, insyaAllah faham dah lah. Dah terpahat di hati. Terpahat di hati terpahat di fikiran masing-masing. Okay, clear Baik, saya baca balik daripada atas ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. Kita baca sama-sama boleh? Ready semua. Kita mula dengan isti'azah. 1, 2, mula. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. Boleh? Selesai. تلك حدود الله فلا تقربوها. Baik, huruf ta baris bawah, tilka. Huruf lam mati, til. Tilka. Huruf kaf baris atas, tonton puan-puan. Dalam ni huruf apa? Mesti dah tahu dah, saya mesti nak sebut pasal benda ni ya. Tuan-puan, dalam huruf kaf ni bukan huruf hamzah. Kepada mereka yang mungkin baru pertama kali bersama saya pada pagi ini, saya nak cerita ni, nak bagi tahu dalam huruf kaf ni kepala huruf kaf, bukan huruf hamzah. Kalau yang baru tahu kena take note lah. Boleh nak? Kena pastikan kita faham. Maknanya setiap huruf kaf, kalau ada dalam tu, ialah kepala huruf kaf, bukan huruf hamzah. Tak ada kaitan pun dengan hamzah. Jadi kalau kita nak bukti lagi, kita tengok dalam ni kan, huruf kepala kaf ni dengan hamzah, beza bentuk dia tuan-puan. Mana hamzah Ni hamzah. Nampak ni atas kali ni. Antum, beza kan bentuk dia. Jadi pastikan tuan-puan maklum lah ya. Tanda dalam Quran masing-masing itu. Kalau yang dah ingat, yang dah mahir, tak apa. Okay, kira dah pas lah tu. Tak usah dipikirkan dah lah ya. Kita sambung lagi. Hududullah. Tilka hududullahi fala taqrabuha. Hududullah. Huruf ha pedas. Ha pedas ni ialah istilah kita, ha pedas lah kan. Dia datang daripada tengah kerongkong. Hu. Jangan over sangat bunyi dia. Hu. Kan? Pedasnya relax je. Pakai cili biasa tuan-puan Pakai cili biasa. Hududullahi fala. Dia lebih kepada latihan lah. Kena selalu latih-latih. InsyaAllah nanti kita akan dapat. Jangan risau. Tak apa, buat je. Kalau sekarang bunyi pedas berbenar pun tak apalah. Kan? Asal kan pedas. Peringkat awal tu dia ada unsur takalluf, dia berlebihan sikit, tak apa, tak ada masalah. Cuma nanti kita latih, InsyaAllah kita dapat. Jangan risau. Du, ni waw mad. Du ni kita panjang 2 harakat. Hududullah.
Baik, kalimah Allah. Sebelum tu huruf dal. Huruf dal ni pun walaupun saya yakin tuan-puan tak ada masalah pun pada huruf dal ni, tapi kita kena pastikan huruf dal kita ni tidak menjadi tebal. Bukanlah tebal sampai macam huruf dad tu, hududullah. Tak mungkinlah jadi macam tu. Tapi takut hududullah, dullah dia sikit je, tebal tu dia mari sekejap-sekejap aja. Jadi kena pastikan dal ni huruf yang nipis biasa, hududullahi fala. Itu je lah, tak ada apa pun huruf dal ni. Dan cuma hati-hati, itu je. Kalimah Allah ni, kalimah Allah ni kita kena tebalkan dia. Tapi biasa kita sebut kalimah Allah lah, tapi sebenarnya yang tebal tu pada lam tu sebenarnya tuan-puan ya. Yang tebal tu pada lam. Lam yang ada dalam kalimah Allah, pada lam tu yang tebal. Tapi biasa mudah kita nak faham, kita sebut je kalimah Allah tebal, kalimah Allah tebal. Maknanya orang tahulah. Bila kata kalimah Allah tebal tu maknanya lam tu yang tebal. Tu lam bersabdu tu, nampak tu? Lam yang bersabdu ni. Jadi untuk kita tahu sama ada dia perlu dibaca tebal ataupun tidak, kena tengok baris pada huruf sebelum dia. Kena tengok baris. Kalau sebelum kalimah Allah tu baris depan, maka tebal lah lafaz kalimah Allah tu ataupun lam tu sendiri. Hududullah. Kalau nipis macam mana? Hududullah. Dullah. Takkanlah kita baca macam tu kan. Cuma nak menunjukkan beza tebal nipis tu, begitulah. Hududullah dengan hududullah. Hududullah saya yakin tak ada orang buat macam tu lah, melainkan mereka yang betul-betul zero, memang tak pernah dengar ayat Quran, berkemungkinan besar boleh jadi macam tu. Ini saya beranggapan begitulah. Maksudnya orang yang tak pernah langsung belajar Quran, so dia akan berkemungkinan baca macam tu. Macam kita ni bukanlah tak pernah dengar Quran, kita selalu je pasang MP3 Quran. So benda ayat-ayat macam ni kita familiar, biasa dengar kat telinga kita. Jadi sukarlah untuk kita lakukan kesilapan yang besar macam tu kan. Hududullah. Okey, apa lagi kalimah Allah ni? Tak ada apa. Cuma satu lagi saya terlupa. Sebab saya kadang-kadang bila dengar adalah sebahagian kan yang baca minta saya tolong dengar tu, kadang-kadang kalimah Allah ni jadi begini, hududullah, tu. Maknanya macam mana boleh jadi hududullah tu? Sebab lidah tu dia bergulung ke dalam. Hujung lidah dia bergulung ke dalam. Macam tu. Dah ada apa lah, squat lentang apa tak tahu kan. Hujung lidah tu naik, hududullah. Sebab tu bunyinya tak kemas. Jadi huruf lam ni dia apa-apa pun kita pergi balik makhraj dia, hujung lidah ke langit keras. Hududullah. Tepi hujung lidah tu dia akan naik. Hududullah. Tapi insyaAllah tuan-puan, benda ni kalau kita cerita panjang pun dia, yelah sebab benda tu dia macam teori kan, kat buku tulis macam tu lah. Tapi yang pentingnya ialah pada praktikal kita kena selalu sebut dan kita tunjuk pada guru kita. Guru kata okey, cantik, dah jadi dah, so selesailah. Okey, benda tentang praktikal tu yang susah tu sebenarnya. Okey, kita sambung fala taqrabuha. Huruf fa baris atas fa. La dua harakat asli. Fa tak ada masalah kan tuan-tuan? Fa fala taqrabuha. Huruf qaf yang mati di tengah-tengah bacaan. Okey, so kat sini qalqalah sughra. Ada lantunan dia tapi kecil je, santai je bunyi dia. Kita layan je bunyi dia tuan-tuan. Cuma kita kena pastikan layan tu bukanlah sampai kita menghilangkan sifat tebal pada qaf ni. Sebab qaf ni huruf yang tebal selamanya kan. Saya dah sebut sebelum-sebelum ni, selalu tuan-puan pun dah maklum dah, huruf qaf ni huruf yang tebal selamanya.
Fala taqrabuha. Kalau huruf dal misalnya kan, adna, dia punya praktikal dia ada. Dia lebih kepada bunyi macam de. Tapi kalau qaf, alqa, dia bukan alqa. Faham kan maksud saya? Sebab tu saya kata tadi, dia memang santai tetapi tidak menghapuskan sifat tebal pada qaf tu. Contoh, fala taqrabuha, fala taqrabu taq kan, ke tu. Lantunnya pun pergi juga sifat tebal. Fala taqrabuha, tilka hududullahi fala taqrabuha. Taqrabuha. Dapat tak? Boleh nak? Baik, huruf ra baris atas ra. Fala taqrabuha. Ra tebal, bu dua harakat. Ra ni sebab apa tebal? Baris atas lah. Kan sebab ada baris atas mesti tebal. Bu dua harakat, ni waw mad sebelumnya baris depan. Ha ni dua harakat. Baik berhenti, baik sambung, dia tetap mad asli tuan-puan ya. Usahlah kita kata, ustaz kalau berhenti dia masih mad asli ke ataupun bukan? Jawapannya sama je, mad asli. Sebab sebelum ni ada juga, saya tak tahu saya pernah cerita ke belum. Tak apalah, saya cerita. Sebab ada hamba Allah ni, student saya lah. Dia beritahu kat dia beritahu kat saya. Dia kata, guru dia kata kalau keadaan macam ni, bila berhenti dia tak jadi mad asli. Kalau sambung baru mad asli. Fala taqrabuha. Kalau berhenti kan, bukan mad asli. Fala taqrabuha kadzalika. Okey, kalau sambung, okey, baru mad asli. Lepas tu saya pun pening. Tapi tak adalah pening mana kan. Cuma saya jelaskan kat dia. Baik, kalau berhenti dia jadi apa? Saya sajalah tanya macam tu kan. Lepas tu bila tengok je, yelah, soalan saya, kalau berhenti fala taqrabuha, ha tu jadi apa? Saya tanya kan. Dia jadi bacaan apa? Tu macam kerik-kerik kejap lah. Diam je. Lepas tu macam mungkin berfikir gamaknya. Bila fikir balik, betul lah mak asli lah kan. Sebab masih lagi melibatkan alif mat. Dia tidak menghapus, bacaan tu tidak terhapus pun. Alif mat ni ada kat sini dan sebelumnya baris atas. Jadi saya terus buat kesimpulan. Saya bagi tahu mak asli ni, selagi mana dia kekal mak asli dalam keadaan, ataupun mudahnya, selagi mana dia dibaca dua harakat, baik berhenti baik sambung, mak asli lah tu. Kan tak ada sebab pun kalau kita nak kata dia bukan mak asli. Dan paling penting kena tahulah apa itu mad asli. Mad ni maksudnya panjang. Okey, bacaan panjang. Asli ni menunjukkan kepada asalnya lah. Asal ejaannya memang begitu, melibatkan huruf mad yang perlu dipanjangkan. Melibatkan huruf mad ni alif waw ya tu lah. Jauh lah panjang cerita dia pula nanti. Apa-apa pun point dia kena ke situ dulu. Boleh nak? So ingat, berhenti ke sambung ke, mad asli. Memang ada beberapa keadaan yang bila berhenti je mad asli, bila sambung bukan mad asli. Ada. Tapi untuk keadaan yang macam ni, yang seumpama ini, ianya masih lagi disebut mad asli. Itu je. Boleh nak? Baik, kita sambung lagi. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Kadzalika yubayyi. Huruf kaf baris atas ka, huruf zal baris atas za. Kadza, huruf kaf tak ada masalah saya rasa. Zal ni kena hati-hati. Pastikan lidah kita keluar sikit sahaja. Kadzalika yubayyinullah.
Kaza, za. Cukup keluar hujung lidah je tuan-puan. Tak perlu ada ukuran apa pun. Okey, keluarkan hujung lidah. Rasa dah keluar tu, okey lah tu. Selamat lah tu. Kiranya kita dah mendepati lah. Itu sahaja. Boleh sahabat-sahabat semua. Huruf lam baris bawah li. Huruf kaf beratas ka. Lika yubayyinullah. Huruf kaf sekali lagi kita jumpa. Dalam ni huruf hamzah ke? Bukan. Ni kepala huruf kaf tuan-tuan. Dalam ni. Mesti tak tersasul sebut hamzah Kadzalika. Huruf kaf ni dalam dia tu. Dalam dia tu. Bukan huruf hamzah tapi kepala huruf kaf. Yubayyinullahu yubayyinu. Huruf ya pada depan yu, muncung bibir kita yu. Bayyinullah. Bayyi. Huruf ya yang bersabdu. Kita lonjakkan suara kita sikit. Yubayyi. Biar istilahnya macam-macam lah. Mungkin ada yang anggap, oh kita tekan suara dia ustaz ya, boleh juga kan. Tadi saya kata lonjakkan suara kita. Tujuannya apa? Supaya orang yang dengar, orang yang ada di sebelah kita, bila dia dengar tu, dia tak nampak pun Quran contoh, tapi disebabkan dia dengar kita baca macam tu, yubayinu, jadi dia dengar walaupun dia tanpa melihat Quran, dia dengar, dia tahu, oh kat situ sabdu tu, ya tu kan. Dengar kita baca, dia dengar kita baca yubayinu, oh ya bersabdu. Nampak? Dia boleh tahu. Itulah tujuan dia. Okey, bagi menjelaskan simbol apa yang berada pada perkataan tersebut. Itu sahaja. Yubayyinullahu ayatihi. Yubayyinullah. Huruf nun baris depan nu. N-U, nu. Kalimah Allah, lam pada kalimah Allah ni kita kena baca dengan tebal. Sebab apa? Sebab sebelumnya ada ni, huruf yang berbaris hadapan. Nullahu ayatihi. Yubayyinullah. Yubayyinullahu ayatihi. Dapat tak bunyi dia? Kat sini dia senang sikit. Kalau nun baris atas ni kita risau ni. Kalau contohlah nun baris atas kan, ada je yubayyinallah contoh. Jadi yang kita risau tu takut nun tu bunyi dia tak bertepatan dengan sepatutnya. Jadi macam mana no? Yubayyinallah, yubayyinallah. Macam baris depan ni saya rasa tak ada masalah sebab ada baris depan yubayyinu. Daripada muncungnya bibir kita tu yubayyinullah. Maksudnya dari segi perubahan sifat pada nun tu tak berubah lah, sukar untuk diubah. Okey. Baik, tapi tak mustahil lah kan kalau kita buat yubayyinullah, yubayyinullah, nollah. Nu tuan-tuan, N-U, nu. Yubayyinullahu ayatihi. Okey, boleh sambung lagi. Huruf ha pada depan hu. Ayatihi. Kat sini alif mad sebelumnya baris atas. Tetapi disebabkan kat sini huruf hamzah yang berada di awal kalimah, maka disebut apa? Mad badal. Itu sahaja. Dia macam mad asli sebiji, tapi sebab dia hamzah maka disebut sebagai mad badal. Okey, mad tukaran. Puan Kasih Afikah An-Nabr. Istilah ya, betul. Okey. Baik, alhamdulillah. Clear semua Mak badal.
yubayyinullahu ayatihi linna ayah. Bunyi hamzah tu berada di awal kalimah, maka kita sebut sebagai mat badal lah. Tapi kalau kita terlupa namanya, tak apa tuan-puan ya. Janganlah gelisah ke apa. Itu hanya nama je. Yang penting kita tahu kadarnya di situ 2 harakat sahaja. Selesai. Kemudian ya. Ni alif mat. Okey, sebelumnya baris atas. Ni ya alif mat sebelumnya baris atas. 2 harakat lah. Ayatihi linnasi la'allahum ayatihi huruf ta baris bawah ti, hi 2 harakat panjang. Okey ni ya mat ni tuan-tuan. Ni huruf ya. Dari mana datang ni? Kepala huruf ya. Kepala huruf ya. So kepala huruf ya ni sebelumnya berbaris bawah. Nampak tak? Sama je ciri-ciri macam asli. Kita baca 2 harakat. Ayatihi linnasi la'allahum. Cuma nama hukumnya bukanlah mat asli. Kita sebut sebagai mat silah qasirah. Mat silah qasirah. Mat silah qasirah. Apa makna mat silah qasirah ni tuan-tuan dan puan? Okey. Biasa kita tahu nama hukum. Kadang-kadang kita tak tahu penjelasan dia. Jadi saya ceritalah seberingkas. Mat silah qasirah. Mat ni maksudnya panjang. Okey, berlakulah bacaan yang panjang. Mat silah qasirah. Mat silah qasirah. Maknanya berlakunya bacaan panjang dalam keadaan sambung, ketika bersambung. Silah ni maksudnya sambung. Mat silah. Bacaan mat, bacaan panjang 2 harakat yang berlaku ketika sambung. Maknanya contoh kita baca macam ni. Ayatihi linnasi la'al. Nampak tak saya sambung tu? Ayatihi lin hi 2 harakat. Kenapa jadi 2 harakat tu? Sebab saya sambung. Itu kata mat silah. Bacaan mat 2 harakat yang berlaku disebabkan kita menyambungkan bacaan kita. Dan dibaca dengan kadar qasrun, qasirah, pendek 2 harakat. Qasir ni maksudnya pendek. Pendek ni bukanlah pendek 1 harakat, tapi merujuk kepada 2 harakat. Harakatain. Okey, 2 harakat. So ayatihi linnasi. Kalau sambung je jadi 2 harakat tu. Sebab tu namanya mat silah. Kalau kita kata tak nak sambung, kita nak berhenti. Contohlah, kita ambil daripada kaza ni. Kadzalika yubayyinullahu ayatih. Kita berhenti macam tu tuan-puan. Hu ayatih. Hu ayatih. Saya tanya tuan-puan, ada tak lagi bunyi panjang tu? Tihi ada lagi tak? Tak ada. Sebab itu dia bukan mat asli. Kalau mat asli macam atas ni, fala taqrabuha, berhenti pun 2 harakat. Kalau sambung, fala taqrabuha kaza, sambung pun 2 harakat pada ha ni. Itu mat asli. Itu kata asli, itu asal. Macam mana keadaan pun dia tetap berbalik dengan asal kejadian dia. Dua-dua lah. Kalau kat sini ayatih, berhenti. So tak berlakulah mat tu tadi. Tak berlakulah bacaan panjang tu tadi. Kalau kita sambung ayatihi lin, nampak? Baru jadi hi 2 harakat. Tu kata mat silah. Bacaan mat panjang yang berlaku ketika silah. Silah ni maksudnya sambung. Kita sambung bacaan kita. Dan dibaca dengan qasirah 2 harakat. Itulah nama dia di sebalik penamaan tu. Mat silah qasirah 2 harakat. Wallahu ta'ala a'lam. Selesai tuan-puan. Faham tak? Nah, itu secara itu je lah pun. Mana ada apa dah. Okay, mat silah. Baik, selesai.
Linnasi la'allahum yattaqun. Huruf lam baris bawah bertemu dengan nun bersabdu. Linnasi la'allahum. Linna. Boleh tuan-tuan? Linnasi la'allahum yattaqun. Nun bersabdu kita kena dengungkan. Okay, nun bersabdu dengungkan. Kemudian na ni dua harakat. Linna, dah dengung dua harakat. Linnasi, sin baris bawah si. La'allahum, huruf sin baris bawah si. Linnasi la'allahum. La'alla, huruf lam dari atas la, huruf ain sempit kan, tengah kerongkong kita. Kemudian lam yang bersabdu ni tuan-tuan dan puan, kena buat apa? Sabdu ni la'alla, itu aja bunyi dia. Tak ada nak tekan-tekan pun. Tak payah tekan-tekan. La'alla, la'allahum, mim mati bertemu ya. Izhar syafawi, izhar jelaskan sebutan mim mati ni, jelaskan makhraj dan sifat dia. La'allahum yattaqun. La'allahum yatta, huruf ta yang bersabdu. Okay, huruf ta yang bersabdu ni sama je, tak payah tekan-tekan, biasa je. Yatta, la'allahum yattaqun. Yatta, yattaqun. Boleh sahabat-sahabat semua? Huruf qaf baris depan tebal selamanya. Kemudian kita nak berhenti kat nun ni kan. Bila kita nak berhenti pada nun, so nun ni matilah nanti bila kita nak berhenti. Dan bila nun ni dah mati, kita tengok sebelum dia ada pula mad asli kat sini, qu, maka disebut sebagai mad arid lis-sukun. Kita boleh baca dengan kadar 2, 4 ataupun 6. Linnasi la'allahum yattaqun, 2 harakat. Linnasi la'allahum yattaqun, 4 harakat. 6 harakat macam mana? Linnasi la'allahum yattaqun. Panjang kan je lah, 6 harakat. Itu sahaja. Okey, jom kita baca dulu. Jelas tuan-tuan? Kita ambil balik daripada tilka ni sampai le yattaqun. Mau kita baca, boleh? Sedia semua? Tarik nafas. Okey? Boleh sahabat-sahabat semua? Kasrah bermaksud pecah, dhammah maksud kumpul, fathah maksud buka. Ada yang ingat penangan Puan Kasih Hafikah? Betul lah tu. Kasrah pecah, dhammah kumpul, fathah buka. Ya, benar. Okay. Clear Hari ni tak ada soalan ya. Saya tak tahu nak tanya apa. Sebab kat sini ayatnya nampak macam mudah juga. Nampaknya macam mudah juga. Boleh? Nak soalan ke? Tak ada yang susah pun. Bukan susah, tak ada apa yang nak ditanya pun kat sini. Sebab nampak macam semua dah diterangkan. Nampak macam tak ada isu sangat lah. Boleh lah? Clear? Okey lah, saya tanyalah satu soalan lah. Soalan simple je kan. Cepat penuh. Tak adalah. Boleh. Jangan risau, semua hebat-hebat belaka ni.
Okey, saya tanyalah satu soalan. Soalannya pun tak adalah susah benar. Ni. Kalimah linnas ni apa hukum dia? Siapa tahu? Kacang benar ya. Bukan nun tu bukan wajibul gunnah tu. Perkataan sebutan daripada depan tu, linnas tu. Okey? Linna. Bukan, soalan saya bukan pada nun yang bersabdu tu, bukan mak asli pada nun tu, bukan. Tapi perkataan tu. Kan ada sambung tu kan? Linnasi. Cabaran. Dia ayat-ayat, dia ada part-part ayat tu ada cabaran dia. Tapi kalau kat sini saya rasa nampak macam tak ada apa lagi lah kat sini. InsyaAllah nanti mula tahu next ayat-ayat yang berikutnya nanti kita akan nampak adanya kesukaran sikit lah untuk kita mengenal tu. Teori senang, praktikal itu payah. Betul. Teori senang tuan-puan. Siapa-siapa pun boleh berhujah dengan teori ni. Betul tak? Kita baca buku, kita boleh bagi hujah tak? Boleh, tak ada masalah. Cuma praktikal tu. Huruf sad tak muncul kan? Huruf sad. Huruf sad tak muncul. Huruf sad. Asha. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi asha. Huruf sad sa si su. Sa ni muncul waktu dia baris depan je lah. Su gitu. Kalau baris atas, baris bawah, tidak lah. Boleh Puan Maznah Dolah kita. Okey dah. Tu saya kata soalan ni senang je. Ini hukum dia alif lam syamsiah tuan-puan. Cuma mungkin ada yang tanyalah mana pergi hamzah wasal dia. Hamzah wasal dia dah dihazafkan. Okey, kalau ikut perkataan dia macam ni lah. Kejap saya cuba tulis. Ni Allahu Akbar. Kejap Okey tak ni? Okey. Asalnya macam ni. Lam Allah. Rasa susah benar nuliskan ni. Okay, sekejap. Okay, ni lam. Nampak tak? Sekejap, ya. Saya tak puas hati pula. Buruk benar tulisan. Lam tambah ni. So dia sebenarnya melibatkan dari segi dia dalam perbincangan ni, dia sebenarnya yang beza tu konteks penulisan tu sebenarnya. Dia pada bacaan tak ada masalah macam ni lah. Inilah asal dia sebenarnya. Linna. Tapi kita tengok kat sini, pada perkataan ni dia tak ada pun ni kan, hamzah wasal ni tak ada. Sebab dah dihazafkan. Dah tak ada dah. Jadi daripada lam ni terus masuk kat sini. Sebenarnya konsepnya samalah. Alif lam syamsiah. Linna. Jadi dia gabungkan lam dengan lam tu terus tanpa meletakkan hamzah wasal di situ. Itu aja. Boleh? Ingat sabdu je. Iyalah.
Ada orang nasibnya dia dapat jawab sebab dia tengok sabdu tu je. Tapi kalau orang yang fokus pada kejadian Alif Lam Syamsiah ni, dia meletakkan hamzah wasal permulaan, kemudian ada lam yang kosong. Okey, mungkin dia akan terfikir kat sini lah, mana pergi hamzah wasal dia ni. Macam tu. Jadi jawapan dia kat atas tadi lah, saya dah letakkan. Itu je. Dia sebenarnya melibatkan tentang penulisan tu saja. Okey, dalam Quran ni dia ada part-part tulisan yang dimahzufkan, yang dibuang, dibuang atas beberapa tujuan lah. Ada banyak sebab. Maksudnya ada beberapa huruf yang tidak ada ataupun dibuang daripada Quran. Dia ada beberapa sebab. Antaranya ialah faktor qiraat yang berbeza, kemudian faktor Allahumma salli ala Muhammad, faktor meringkaskan tulisan. Yes, itu. Dan ada satu lagi saya terlupa lah pula. Ni bab ni dalam bab resam lah, bab resam. Jadi sebenarnya tak ada apa pun kat sini. Okey, saja je kita nak nampakkan bentuk tulisan tu asalnya daripada mana. So itulah dia tuan-puan ya. Linnas. Apa-apa pun tak payah pening-pening. Ni bukannya hukum tajwid, tidak. Okey. Maksudnya penulisan ni dia tak ada kaitan dengan hukum tajwid pun. Hukum hakam tak ada. Kalau tak tahu pun tak ada berdosanya. Alright, yang penting kita tahu baca tu Linnasi la'allahum yattaqun. Habis, selesai. Ada lam dengan sabdu je tengok ada orang tengok macam tu. Tu saya kata. Ada orang duk mencari hamzah wasal pula. Kan? Nampak? Ada nampak? So, bila saya sebut tadi, ramai kata, saya jenuh cari hamzah wasal, Ustaz. Sampai ada yang stres. Rasa macam, nak beli Quran lain lah. Quran kat sini tak ada hamzah wasal. Tak ada lah. Dia memang tak ada kat situ, tuan-tuan ya. Usah risau. Okey. Dah. Habislah soalan. Dalam hati, ya Allah, itu soalan Ustaz. Kacang berbenar. Bagilah yang mencabar sikit. Ada yang cakap macam tu tak? Tak ada kot ya. Tak apa, nanti tunggulah sampai nanti masuk ada ayat-ayat yang susah sikit tu. InsyaAllah saya cuba bantulah untuk berikan pemahaman. Yang mana saya tahu saya kongsi lah tuan-puan ya. Tidak lah banyak benar pun. Awak pun bukannya reti mana pun. Kan? Kalau tuan-puan ada tu, boleh tuan-puan pun boleh share. InsyaAllah sama-sama kita belajar. Okay. Baik, wallahu ta'ala alam. Jadi selesailah kita bacaan kita pagi ni. Jadi tuan-puan jangan keluar lagi, tunggu sekejap. Moh kita baca dulu. Mari kita baca dulu last sebelum kita tangguhkan live kita pagi ni. Boleh. Seronok tengok soalan. Nanti bagilah soalan mencabar. Tak ada mencabar pun. Ustaz ni orang Parit ke? Tidak mak saya orang Parit. Tanjung Delalu, Sungai Korok. Siapa orang Parit sini ada? Mak saya lah. Saya tidak. Saya orang Perak. Lahir kat Kedah. IC 02. Itu bercampur-campur. Bila cakap tu macam tu lah. Macam-macam bunyi keluar. Boleh tuan-puan ya? Hari ni cepat je. Sebab semua mahir-mahir belaka ni. Tu nampak cepat je ya. Kalau sebelum ni saya kena push, tekan satu-satu. Macam sekarang ni dia dah jadi santai. Kan? Sebab tu saya minta untuk tuan-puan istiqamah selalu. Ikut je sharing tajwid ni. Sampai satu tahap, benda yang saya sebut tu tuan-puan mudah je masuk dalam kepala tu. Okay, mungkin satu tahap sebelum ni kita macam nak faham, macam struggle tau. Jenuh, dengar tumpu bukan main lagi. Tapi sekarang ni dengar macam tu pun kita dah okay, dia dah masuk. Tu kata nak santai dan sampai tu.
Macam tu lah. Sebab tu kena istiqamah. Kalau dengar celup seminggu sekali ataupun 10 minit lepas tu keluar, susah sikit lah. Bukanlah saya kata tuan-puan dia. Maksudnya nakkan kefahaman yang baik tu macam tu lah. Itu aja. Main rumah bila balik Kedah. Saya dah lama tak balik Kedah. Saya pindah waktu kecil ke Ipoh ni. Okay, so saya rasa clear lah Tuan-puan pun tak ada apa nak tanya tu apa semua. Temuh lah kita. Kita mula ya. InsyaAllah. Moga-moga semua istiqamah ya. Ustaz nak tak betul ke? Nak tak? Maksudnya? Nak tahu? Ta marbutah gabungan dengan huruf ha. Ta marbutah gabungan dengan huruf ha. Maksudnya macam mana tu? Okay, baik. Alhamdulillah. So, selesai kot ya. Puan Maznah. Saya harap apa yang saya kongsikan ni santai lah. Santai tapi insyaAllah sampai pada semua. Ustaz dah berkeluarga ke belum? Peribadi. Saya dah berkeluarga dah. Ada anak kecil seorang. Nak masuk setahun dah. Alhamdulillah. Okay, jom. Baik. Jom kita mulakan InsyaAllah. Tarik nafas semua. So dah fokus balik. Fokus. Jadi kita akan ulang balik bacaan kita. Saya harap tuan-puan kita baca kali ni dengan keadaan yang maksudnya kita dah perbaharui apa yang kita dah pelajari sebentar tadi. Sedikit sebanyak, tak banyak pun tak apa, at least ada perubahan, improvement tu. Boleh nak? InsyaAllah. Jadi jom kita teruskan. Kalau waqaf. Okey, kejap. Huruf ta marbutah kalau kita waqaf memang dia jadi ha. Sebab zaman penulisan Arab dulu huruf ta ni tak ada titik. Jadi bila nampak je bentuk macam tu, maknanya tu dia orang, sebab tu diwaqafkan dengan bunyi ha. Itu je. Okey, boleh nak? Puan siapa tanya? Puan Dia Idora. Kalau huruf ta marbutah bila kita berhenti dia jadi ha kan? Sebab apa dia jadi ha? Sebab penulisan satu kita ke dahulu, huruf ta tu kan penulisan sebelum adanya perkembangan penulisan, huruf hijaiyah ni tak ada titik. Jadi bila orang Arab ni baca, dia tahu memang bunyi dia macam tu. Dan itulah teknik lafaz bagi orang-orang Arab satu ketika itu. Dan sampailah sekarang benda tu. Boleh faham tak? Jadi sebab tu kalau kita tengok sekarang ta marbutah yang macam tu, ta yang terikat tertutup tu, bila kita berhenti dengan bunyi ha. Waktu kita berhentilah. Kalau kita sambung dia tetap dengan tetap dengan bunyi dia, bunyi ta tu. Boleh faham? Itu adalah uslub lah. Uslub untuk bahasa Arab punya kaedah penyebutan tu. Begitu. Okay. Baik, kita sambung. Bukan sambung. Kita mula. Tarik nafas. 1, 2, mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون
Sadaqallahul azim. Baik, sekali lagi kita baca tuan-puan ya. Sekali lagi kita ulang, kita baca laju sikit. Tadi tempo perlahan, kita baca laju sikit. Sedia semua, tarik nafas sekali lagi. 1, 2, mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid. Tilka hududullahi fala taqrabuha. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Baik, alhamdulillah. Selesai. Ta marbuta kalau waqaf mesti diibdalkan dengan huruf ha, betul tak ustaz? Ya, betul tu. Huruf ta marbuta kalau kita berhenti dia jadi huruf ha. Kalau maftuhah, ta yang terbuka tu dia akan berbalik pada bunyi asal dia. Baik berhenti, baik sambung. Ta yang terbuka tu kan maftuhah. Kalau yang marbutah yang tertutup tu bulat tu, macam ha tu lah bentuknya. Okey, baik, wallahu alam. Terima kasih semua. Ada yang kata nak datang Ipoh lepas habis PKP. Marilah. Tuan-puan buatlah planning apa, naik kapal terbang ke naik bas ke, berkumpul kat Padang Ipoh. Kita jumpa sana ya. Kita buat sesi sesi apa pun tak tahulah. Kan, betul ke datang tu bergurau je kot ya. Tapi insyaAllah mana tahu ada rezeki tuan-puan jumpa saya kat luar tu, beritahu lah. Bukan beritahu, tegur-tegur lah ya. Usah malu, jangan segan. Ada kadang-kadang dah jumpa tu tak tahu nak tanya apa kan. Betul ke ni ya? Buat-buat lalu buat-buat lintas. Ini ke yang ada dalam Facebook tu? Tanya pun formal ya. Ini ke yang ada dalam Facebook tu? Tak nak panggil ustaz lagi, risau silap ya. Ini ke yang ada dalam Facebook? Sebab ada orang pernah tegur saya macam tu kan. Biasa saya pernah pergi beli makanan kat gerai tepi, tanya, abang ke yang dalam Facebook tu? Dia tanya saya. Saya pun diam lah. Dalam Facebook ni banyak buat apa kan. Tu kata ngajar Quran. Betul lah tu. Okey, dah lah tu tuan-tuan. InsyaAllah selesai. Terima kasih sekali lagi kepada yang mendaftar untuk seminar Fatihah Pro. InsyaAllah kita jumpa pada hari Sabtu ini. Pendaftaran dah ditutup buat masa ini. Terima kasih. Dan itu saja, nantikanlah untuk seminar-seminar yang berlangsung. Cuma saya boleh beritahu, insyaAllah nanti akan datang kita akan ada seminar makhraj huruf, kita ada seminar sifat huruf, dan kita ada lagi easy tajwid dan sebagainya. Jadi diharapkan tuan-puan yang berkesempatan, yang nak join, InsyaAllah nanti bila kita buka pendaftaran, tuan-puan boleh buat pendaftaran macam biasalah. Tapi tunggulah, pastikan sentiasa dapat update daripada kami. Jadi yang belum join grup Telegram, sila tekan link di atas tu untuk dapatkan info-info berkenaan dengan apa yang kami bawakan, yang Izzy Ngaji bawakan pada tuan-puan, insyaAllah. Okay, tekan je link di atas tu, saya letakkan. Okay. Boleh. Itu saja. Terima kasih. Kita tangguhkan dahulu pertemuan kita pada pagi ini dengan bacaan tasbih kafarah wa suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr, innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Sadaqallahul azim. Baik. So, tuan-puan jumpa lagi. InsyaAllah esok kita ada untuk minggu yang terakhir. Mungkin minggu ni lah. Jumaat esok insyaAllah. Itu saja, tak ada apa pun. Jangan lupa kita punya hashtag santai tapi sampai. Kita jaga Quran jaga.
kita mudah-mudahan insya-Allah, saya doakan semoga semua berjaya dunia akhirat. Doakan kami, doakan saya, doakan semua seluruh umat Islam yang berada di bumi Allah ini untuk hidup terus dalam keadaan yang baik, berpandukan syariat yang Allah dah berikan kepada kita. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye bye. Orang mukmin yang sejati jika terbuat dosa, hatinya luka punah, sedih dan derita. Jiwanya parah tak boleh melupakannya sepanjang masa. Kalau ia anggota lahir, tentu nampak berdarah. Kalaupun sembuh dari lukanya, namun parutnya masih ada. Begitulah halus perasaan seorang hamba yang berdosa. Dia tak boleh melupakannya sepanjang masa. Bagaimana dia boleh melupakannya kerana parutnya masih ada. Artinya ingatannya pada dosa tak boleh dilupakannya, teringat sahaja jiwanya tersiksa. Teringat sahaja hatinya derita. Payah sekali dia mahu melupakannya. Perasaan ini anugerah dan nikmat dari Tuhannya. Takut dengan dosanya itu jadi syafaat padanya. Tersiksa dengan dosa, derita dengan kesalahan, dianggap oleh Allah itulah hukuman pada hambanya. Moga di akhirat kelak terselamat daripada siksa neraka. Begitulah hati seorang mukmin, sentiasa sahaja ia bergelora ke
simpati kepada manusia yang alpa jua buta. Lalu terhiritlah aku di lorong gelisah, luka hati yang berdarah kini jadi kian parah. Semalam sudah sampai ke penghujungnya, bisa 1000 duka ku harap sudah berlalu. Tak ingin lagi ku ulangi kembali gerak dosa yang menghiris hati. Tuhan, dosaku menggunung tinggi, tapi rahmat-Mu melangit luas. Harga selaut dan syukurku hanyalah setitis nikmat-Mu di bumi. Tuhan, walau taubat sering ku mungkir, namun pengampunan-Mu tak pernah bertepi. Bila selangkah ku rapat padamu, 1000 langkah kau rapat padaku. Tuhan, dulu pernah aku menagih simpati kepada manusia yang alpa jua buta. Lalu terhiritlah aku di lorong gelisah, luka hati yang berdarah kini jadi kian parah. Tuhan, dosaku menggunung tinggi, tapi